Seiring kehaluan capai apa diciptakan, keazaman di dada untuk menggapai impian. Kita akan bersatu bina perubahan. Kita tiada organisasi yang sempurna, tapi yang penting kita menjurus ke arah kesempurnaan. Jadi memang tak dinafikan masih ada banyak aspek-aspek yang boleh kita tambah baik lah dalam cacat awam ni. Beberapa perkara yang menjadi perhatian adalah seperti satunya keperluan untuk terus memantapkan kompetensi dan mengukuhkan nilai-nilai di kalangan penjawat awam. Yang keduanya untuk memperkasakan integriti di kalangan penjawat awam. Saya nak mengambil masa sedikit untuk menceritakan sedikit memperkasakan integriti. Memang banyak diperkatakan mengenai integriti di pemerintahan awam dan kita juga tidak nafikan. Tapi yang pentingnya sekarang adalah untuk kita bertindak to address the situation. Kita perlu mengambil tindakan-tindakan yang tegas untuk memastikan mereka-mereka yang tidak berhak untuk berada di perkhidmatan awam, yang tidak memberikan perkhidmatan, dikeluarkan daripada sistem. Tapi dalam kita melaksanakan proses ini, banyak timbul tanggapan. Macam contohnya, kalau kita pergi tangkap pencuri, kita nak mengurangkan masa kecurian, tetapi kadang-kadang dilaporkan banyak pencuri. Jadi di sinilah kalau kita tangkap orang-orang yang mengambil rasuah, itu adalah satu usaha kita untuk mengurangkan rasuah. Memang kita tak nafikan, memang isu-isu integriti rasuah ni semakin diperkatakan. Baru-baru ini pun banyak, tak perlu saya ulang, makin diperkatakan. Tapi tugas kita adalah untuk mengurangkan. Jadi bila mana kita tangkap tu, tak maksud dia benda tu banyak, tapi untuk kita berusaha untuk mengurangkan. Dan juga menjadi pengajaran kepada penjawat awam yang lain supaya berterusan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan. Baru-baru ini kita lihat Ketua Negara telah mengeluarkan laporan. Pagi tadi saya dah berbincang dengan timbalan saya. Kita lihat tindakan yang diambil itu agak-agak makan masa. Memang perlu makan masa, tapi saya rasa boleh dipendekkan lagi. Jadi sekarang ni saya juga nak memperkenalkan satu gesat yang baru atau KPI yang baru kepada TKSU pengurusan. Saya memastikan tindakan-tindakan kat atas laporan ketua diambil dalam tempoh masa yang sewajarnya. Sekiranya dia berlarutan, dia tidak memberi satu justice kepada kedua pihak, sama ada pegawai yang dituduh ataupun kepada kerajaan yang mengalami kerugian. Jadi kita akan melihat semula dan kita akan pastikan tindakan-tindakan akan diambil secepat mungkin bagi memastikan mereka yang bersalah dihukum, yang mereka tidak bersalah dibebaskan. Proses tu benar, tapi cuma masa. Sekarang ni dia agak open ended. Ada laporan Ketua Negara tahun 2018 masih lagi dalam proses Jawatan Siasatan. Jadi kalau kita tak memberikan satu tempoh masa yang terhad, jadi akan berterusan. Jadi sekiranya laporan tersebut tidak dapat disiapkan, tindakan akan dikenakan kepada pegawai yang gagal membuat tindakan. Dalam penjawat awam di bawah kita punya tata kelakuan kita, kalau kita melihat pada satu kesilapan dan kita tidak membetulkan kesilapan tersebut, kita juga bersalah. Jadi sama juga dengan ini, bila mana mereka cuai ataupun tidak efisien dalam menjalankan tugas, kita boleh ambil tindakan. Jadi ini satu pesanan yang kita akan keluarkan kepada semua kementerian bagi memastikan semua teguran-teguran, semua laporan-laporan ini diambil tindakan dengan segera. Kita perlu membersihkan balik sistem yang ada sekarang ini. So tadi dalam kita membuat ini, saya berharap tak adalah tanggapan bahawa memang banyak berluasa. Ini adalah usaha kita untuk membersihkan. Kita tak nafikan, tiada organisasi yang dia akan kata dia 100% perfect. Tapi apa yang perlu sekarang ni adalah kita kena berusaha ke arah membersihkan. Jadi usaha-usaha membersihkan ini mungkin akan melibatkan pendedahan dan banyak juga laporan-laporan tangkapan dan sebagainya. Dan saya berharap juga rakan-rakan saya di pihak-pihak yang berkuasa atau pihak-pihak penguasaan ni, macam SPRM, PDRN semua meneruskan siasatan dan juga dakwaan. Kita tiada simpati pada mereka yang telah melakukan kesilapan. Kita perlu memastikan integriti pemerintahan awam ini berada pada tahap yang tertinggi. Inilah pengharapan rakyat. Kita adalah benteng negara. Saya tidak nak menyentuh yang lain
Cuma di bawah tanggungjawab saya sekarang ni, apa penjawat awam. Saya kena pastikan perkhidmatan tersebut kekal teguh dan kekal dipercayai. Kita akan bersatu bina perubahan, menghadapi rintangan, tak rela kecundaan, utamakan kebenaran, adil dan kejujuran, jati diri harapan, tingkatkan keyakinan, merempuhi liku. Dan dalam negara kita ada satu institusi yang dipanggil Institut Integriti Malaysia atau IIM. Pada tahun 2004 ada mengeluarkan satu definisi ataupun tarifan tentang integriti ini. Jadi IIM menyebutkan bahawa integriti merujuk kepada kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Ini pada for the first time untuk kali pertama kita tengok kualiti unggul ini yang ada pada individu dan organisasi dan pertubuhan lah ya. Jadi maknanya integriti ini bukanlah merujuk pada individu saja, tapi juga boleh juga merujuk pada sebuah organisasi ataupun pertubuhan itu. Dan menurut IIM integriti berkait erat dengan etika ya. Integriti perlulah berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari. Jadi integriti ini dikaitkan etika tadi yang ketulusan ya, yang kejujuran, perwatakan dan sebagainya itu perlulah berdasarkan kepada etika ya, suatu yang dianggap yang biasa kita rasa baik ya, yang kita rasa elok, yang dianggap oleh masyarakat elok, yang dianggap oleh masyarakat baik, itu yang kita buat. Dan ini perlulah dicerminkan, perlu dilaksana, perlu dipraktikan dalam tindakan sehari-hari ya. Janganlah hari ini kita jujur, besok kita tak jujur ya. Hari ini kita ikhlas, besok kita buat ikhlas. Ya, jadi hari ini integriti, besok tak ada integriti. Ya, ini tidak selaras dengan definisi yang disebutkan oleh IIM ini ataupun Institut Integriti Malaysia. Dia kata kalau kita ada seseorang itu ada integriti, dia perlulah melaksanakan dengan beretika dan juga dia perlulah selaras ya tindakan itu dari sehari ke sehari, berterusan ya, istiqamah, bukan terputus-putus. Merempuhi liku dengan ketulusan, menghadapi cabaran dengan ketabahan, jadikan kita pembela nyata di mata dunia dan mendukung aspirasi kita, menjunjung amanah beretika, mampu mengorak dan menyusun langkah ke hadapan, bersama lakukan perubahan, perangi rasuah musuh kita bersama. Merempuhi liku dengan ketulusan, menghadapi cabaran dengan ketabahan, jadikan kita pembela nyata di mata dunia dan mendukung aspirasi kita, menjunjung amanah beretika, mampu mengorak dan menyusun langkah ke hadapan, bersama lakukan perubahan, perangi rasuah musuh kita, mampu mengorak dan menyusun langkah ke hadapan, bersama lakukan perubahan.
makluman semua, rasuah ni kita pada erti kata yang paling mudah adalah dia jika ditafsirkan daripada tafsiran rasuah itu sendiri, iaitu perbuatan penerimaan ataupun pemberian suapan untuk kita buat sesuatu perbuatan atau kita buat sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Dia konsep yang paling mudah iaitu dalam konteks KK rasuah ni kerana mesti ada beri, ada terima untuk kita buat sesuatu atau kita tak buat sesuatu yang berkaitan dengan tugas rasmi. Dia maksudnya apabila berkaitan dengan tugas rasmi, kita kena berhati-hatilah. Yang tu boleh kaitkan dengan rasuah. Bagi kesalahan KK rasuah, dia ada kesalahan 4 kesalahan utama, iaitu Seksyen 16, 17, 18 dan Seksyen 23. Itu kesalahan Seksyen 16 dan 17, kesalahan meminta dan menerima. Seksyen 18 adalah kesalahan membuat tuntutan palsu. Seksyen 23 adalah kesalahan salah guna kuasa, di mana hukumannya adalah di bawah Seksyen 24. Di mana dalam buah Seksyen 24 Akta SPRM 2009, dia tentukan hukuman iaitu penjara penjara tidak lebih pada tempoh 20 tahun maksimum dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi lah. Sebenarnya untuk kewajipan untuk melaporkan rasuah dia ada di bawah Seksyen 25, kewajipan melapor. So that means kita perlu melaporkan bila ada cubaan untuk sogokkan kita. Jadi bila kita nak laporkan tu, at least kita kena ada elemen dipanggilkan maklumat yang berkualiti. Saya beri kaedah yang mudah iaitu 5W 1H. Iaitu how, what, where, who, when, where and then. Jadi maksudnya macam ni, mesti ada macam inilah. Konsep dia mesti ada kejadian bila kejadian tu, di mana tempat kejadian tu, melibatkan apa tu melibatkan individu ke apa, dan siapa yang terlibat, dan juga kenapa rasuah tu diberi. Dan bagaimana rasuah tu diberikan. Yang tu dia ada 6 perkara lah yang untuk kita laporkan rasuah. Nasihat pada saya, jauhilah pada jenayah rasuah ni, sebabnya kesan dia terlalu buruk apabila kita akan tanggung. Pada konsep saya, di SPRM kami mengalu-alukan kedatangan anda sebagai tetamu yang diundang. Tapi kita tak nak jadi tetamu yang tak diundang ke SPRM nanti. Faham maksud saya lah kan? Okey, sekian. Terima kasih. Menempuh hidupku dengan ketulusan, menghadapi cabaran dengan ketabahan. Jadikan kita membela nyata di mata dunia dan